Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kurniaan kepada kita pada saat ini. Allah Ta'ala berikan lagi peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama menunaikan hak seorang hamba kepada pencipta, menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala ibadah, Allah Ta'ala terima segala amalan, Allah Ta'ala terima segala ketaatan, Allah Ta'ala menerima segala apa yang kita lakukan di dunia ini yang membawa kepada kebaikan, yang moga-moga menjadi perhitungan kepada kita di akhirat nanti, yang menjadi asbab untuk Allah Ta'ala golongkan kita di dalam golongan yang berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Faman yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan tersebut, yang diberi lagi peluang dan ruang kepada kita pada saat ini, beri lagi peluang hidup. Tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Moga-moga pertemuan kita dengan Allah Ta'ala itu adalah pertemuan yang menggembirakan, bukanlah pertemuan yang kita tak mahu bertemu dengan Allah Ta'ala. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para awliya Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah di atas dunia ini, mereka ini tidak takut. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tak takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala dan tidak sedih kalau dia tinggal akan dunia ini sekalipun. Tapi orang yang keadaan dia itu takut dengan Allah Ta'ala, tak mahu bertemu, takut tu perlu dengan Allah Ta'ala tapi dia tak mahu bertemu, tak suka nak bertemu dengan Allah Ta'ala, dan dia itu akan bersedih ketika mana dia tinggal akan dunia dia, maka kita tak mahu golong dalam golongan tersebut. Kita nak tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala sayang kepada kita. Bila kita dah mati kayak gini, orang angkat jenazah kita, kita ini sebut qaddimuni qaddimuni, percepatkan aku untuk ditanamkan. Orang soleh kalau dia mati, kita tak nampak lah. Tak, kalau kita usung jenazah, dengar dalam jenazah tu kata qaddimuni qaddimuni, lepas belaka dah jenazah tu. Maka di alam sana itu jenazah-jenazah yang soleh, yang baik mereka ketika di dunia ini, kekasih-kekasih Allah, mereka akan berkata qaddimuni qaddimuni, percepatkan aku, tanam aku cepat-cepat. Sebab apa? Mereka tak nampak liang lahat seperti mana yang kita nampak, tapi mereka dah pun menampak mungkin luah dah tempat yang di sana tu, di alam barzah dah luah, mungkin sudah menjadi taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu mereka nak percepat. Ke orang yang amal dia tak soleh atas dunia, banyak buat maksiat, mati dalam keadaan yang
tak gembira nak bertemu dengan Allah Ta'ala, mereka ini takut. Tak tambuh masuk ke dalam kubur. Sebab apa? Mereka dah nampak dah mukaddimah azab yang Allah Ta'ala nak berikan kepada mereka. Maka moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam kebaikan sehingga ke penghujung nyawa kita. Dan Allah Ta'ala kurniakan ketakwaan kepada kita juga, istiqamah, junjung segala perintah Allah Ta'ala, tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala sehingga ke penghujung nyawa. Dan Allah tarik nyawa kita, tengok rekod takwa kita adalah rekod yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, nyambung kepada pengajian kita dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, iaitu karangan Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nasihat agama dan wasiat iman. Nah, itu kita masih lagi membahaskan tentang takwa, maksud takwa apa semua tu. Kita sambung kepada nak mengatakan bahawa takwa ini sudah pun disebut dalam Al-Quran berkali-kali. Kehebatan orang bertakwa, apa anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia dengan orang yang bertakwa. Nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala banyak sangat sebut di dalam Al-Quran. Maka Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebutkan, keluarkan ayat-ayat Al-Quran seperti mana kita berhenti hari itu, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata di atas, di antara kebaikan-kebaikan itu ialah penyertaan Tuhan dalam pemeliharaan diri kita, penyertaan, ma'iyah, kebersamaan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri dari kejahatan. Makna dia orang yang bertakwa. Bersama-sama ini dikatakan martabat ma'iyah, martabat kebersamaan Allah Ta'ala dengan kita. Tak? Allah Ta'ala tu memang sentiasa ada dengan kita, tapi dengan orang yang bertakwa Allah Ta'ala lebih lagi ma'iyah dia dengan orang yang bertakwa, bersama. Dengan tu kita boleh kata tak mungkin bersama. Aku dengan dia tak mungkin juga bersama. Tapi kalau kita kata aku bersama dia, memang dekat lah, memang akan dekat jadi. Maka ini nak katanya ma'iyah Allah Ta'ala dengan orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Mereka orang yang bertakwa bila bersama dengan Allah Ta'ala, maka kehidupan dia akan menjadi tenang. Hidup dia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita nampak dia tak rok, dia miskin, nampak je kita di mata kita, tapi hakikat dia rasa gembira dengan apa yang dia ada. Dia tak rasa terbeban. Kita tengok orang lain sibuk dengan kekayaan, kerja besar dan sebagainya, ada segala apa yang dia nak, dia boleh belaka. Kita rasa kehidupan dia lah kehidupan paling tenang, tapi hakikatnya tak. Orang yang paling tenang adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kebersamaan dia dengan Allah Ta'ala, dia semua ingat dengan Allah Ta'ala, tak buat kejahatan, buat kebaikan semua. Allah Ta'ala menyebut allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hakikat orang yang tenang, allazina amanu, orang yang beriman itu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka menenangkan hati-hati mereka dengan apa? Bi dzikrillah, dengan ingat pada Allah Ta'ala. Itu adalah healing yang sebenarnya lah. Kita tak dengar orang healing, tak beli kursi healing, tak beli kemah healing, pergi healing situ, pergi healing sini. Hakikat dia, kalau kita duduk sini ni healing kita. Tak, ni sebenar dia healing kita. Hakikat yang sebenarnya memberikan ketenangan pada kita, mengingatkan kita tentang Allah Ta'ala, ingat kita tentang Rasulullah SAW, itu adalah ketenangan bagi kita. Orang-orang hok bukan Islam, kita tengok dia, ingat dia tenang ke? Dia kata dia serabut-serabut, dia pergi minum arak. Dia serabut-serabut, dia pergi buat maksiat, dia pergi buat dosa. Padahal benda tu akhir sekali dia buat benda bunuh diri. Tak ada pun ketenangan yang hakikat kepada dia. Maka hak sebenar dia, Allah sebut dalam Quran, sebenarnya yang menenangkan kita adalah bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketenangan yang hakiki. Maka bila mereka ini ada kebersamaan, orang yang bertakwa dengan Allah Ta'ala, hidup dia akan tenang. Maka dia nak apa sahaja pun sebenarnya dia boleh minta, Allah Ta'ala akan beri dengan apa yang dia nak. Mudahlah katanya. Tapi bila orang yang bertakwa ini, dia tak akan minta dunia. Tak akan minta, sebab dia tahu dah
Dunia ini hanya sementara, dia akan minta benda yang akhirat. Dia tambuh dalam hati mereka. Orang yang bertakwa ni, orang yang bertakwa, dia tambuh dalam hati dia ada cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi SAW, cinta kepada dunia ra'su kulli khati'ah, kepala bagi keburukan, kepala bagi maksiat, kepala bagi kejahatan dan sebagainya. Cinta kepada dunia. Maka letaklah cinta itu di tangan kita agar mudah dilepaskan. Jangan letak di hati kita takut susah kita nak keluarkan cinta kepada dunia. Maka orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini, dia nak apa saja dia akan boleh minta. Tak? Mudah untuk Allah Ta'ala perkenankan apa yang dia nak. Tapi mereka tak akan minta benda-benda zahir dunia ni, tak akan minta. Kita ni hak tak bertakwa je hak minta kereta, minta Allah Ta'ala beri rumah besar stay pada kita. Ya Allah, berikanlah aku bulan ni dapat say banyak 10,000, 20,000, minta hak dunia. Tapi mereka, orang yang bertakwa, minta Allah Ta'ala permudahkan segala urusan di dunia akhirat, tu je. Itu kita ni minta sama. Minta Allah permudahkan urusan kita dunia akhirat seperti mana yang Allah Ta'ala nak. Dan jadikan hati kita ini redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan itulah yang terbaik bagi kita. Maka ada satu kisah seorang ulama. Ni kalau cerita kicin tak ingat semua nama. Payah nak ingat nama yang berlaku ni lah kisah ni. Ada seorang lelaki, dia beri hadiah coklat yang sangat mahal. Halawah, kemanisan tu, manis mulut tu, hak sangat mahal, beri kepada seorang ulama ini, seorang alim ini, orang yang bertakwa lah dia ni. Beri kepada seorang tersebut. Dia kata mahal sangat ni, kata ni tak apalah, kata ni hadiah khusus, aku tak beri hak orang lain, aku beri hak biasa-biasa, hak kemo aku beri hak ni. Tak apalah. Tak. Orang lain mungkin kata, wah aku nak paling mahal lah tau, hadiah paling mahal lah. Jadi orang ni beri hadiah coklat manisang itu yang paling mahal kepada ulama ni. Maka tiba-tiba datang seorang lelaki yang lain mengadu pada ulama ini, orang soleh ni mengadu pada dia yang dia ni tak ada pitih, nak pitih katanya. Tolonglah doa kepada dia ni biar ada pitih sikit katanya. Ada pitih ni katanya. Dah kata orang soleh ni, dah tak apalah, aku pun tak ada benda juga kata nak beri pun. Ni aku ada coklat hak mahal ni, ambil coklat ni pergi jual. Pergi jual mu boleh pitih, ambil balik. Maka orang ni pun carilah, dia kata terima kasih banyak lagi jual coklat ni, nisang ni, pergi jual, jumpa orang nak beli. Orang kata coklat mahal ni, kata ni aku jual dengan harga sekian. Orang tu pun beli. Orang tu pun kata, oh coklat mahal aku beli ni, molek aku beri pada orang soleh tadi tu. Orang ni pun pergi kepada orang soleh, dan orang yang boleh dah jual ni pergi juga pada orang yang soleh tadi. Pergi khabar ni aku dah jual coklat ni, boleh dah pitih. Dia kejut tengok ada balik coklat tu dengan orang soleh tu. Dia kata tak tahulah aku, orang mari beri hadiah pula kepada aku coklat tadi. Maknanya tadi kita nak khabar coklat tu tetap ada dengan orang yang soleh, dan dia boleh bantu orang tu beri duit. Nak khabar di sini, bila orang tak sayang pada dunia, dunia akan ikut dia. Orang tak cinta pada dunia, orang tak ambuh dunia, tak mikir tentang dunia, dunia ni akan ngekor dia. Dia sibuk dengan akhirat, dunia akan ikut dia. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ma'iyah dia dengan Allah Ta'ala sangat-sangat dekat. Yang Allah Ta'ala sebut ni, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antaranya lagi Allah sebut dalam Al-Quran tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang takwa ini, ilmu ladunni. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tengok step by step. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala akan beri ilmu kepada kita. Bukan nak katanya kita duduk diam saja-saja Allah Ta'ala beri ilmu lalu. Kita kena buat asbab. Mari mengajar, mari mengaji. Tak? Mari dengar, mari talaki kitab dan sebagainya.
di samping itu kita bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita ilmu laduni, ilmu yang orang lain faham di sekerat tu je, tapi dia boleh faham lebih pada hak orang-orang yang lain. Sebab itu ada para alim ulama, orang-orang yang soleh, kadang-kadang dia mengajar kita dengar biasa saja, tapi sampai kepada orang tu berasa lain, sebab dia menyampaikan dengan hati. Ilmu laduni yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia sebab dia ni orang soleh, sebab dia ni orang bertakwa pada Allah. Bila orang dengar, orang sangat-sangat menerima dengan apa yang dia khabar. Dia tak cerita tentang buruk orang, dia tak cerita tentang kesalahan orang, dia tak cerita tentang aib orang. Dia hanya nak bawa orang kepada Allah, bawa orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka nak bertakwa dulu, baru Allah Ta'ala akan beri ilmu laduni, ilmu yang mana mungkin kita faham sekerat tu je, tapi bila kita baca lagi tak, banyak mana para alim ulama yang dapat ilmu laduni. Bukannya dia tak belajar, dia terus dapat pada Allah Ta'ala begitu, tak. Dia mengaji, belajar bersungguh, pergi ke negara tu, pergi ke negara ni, hanya nak mentalaki kitab, nak mengaji ilmu, sehinggalah dengan ilmu yang dia ada, dia jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dia jaga ketakwaan dia tak buat maksiat. Allah Ta'ala beri ilmu lebih lagi kepada dia yang dia tak sedar. Ini masuklah ilmu-ilmu basirah, ilmu-ilmu yang kita nampak secara zahir mata kita ni, tapi mereka ada mata hati. Kadang-kadang kita dengar orang boleh kasyaf, faham tak? Boleh kasyaf, boleh tahu isi hati kita. Kadang-kadang mereka ni dia orang tak ambuh pun benda ni, tak ingin pun ada benda-benda sebegini, seksa bagi dia, tapi Allah Ta'ala kurniakan kerana dia ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, supaya dia nak sampaikan nasihat pada orang. Sebab dia tahu benda orang buat. Hari ni aku nampak mudak sembahyang subuh ni, dia pun cakap abad sembahyang subuh, kena bangun sembahyang subuh gini. Aku nampak dia ni buat maksiat tadi ni, tengok benda-benda tak molek. Dia nasihat supaya berhenti tengok benda-benda yang tak molek, jaga mata kita. Tak. Sebab benda ni memang ada pada orang-orang tertentu. Tak. Saya sendiri pun pernah kena. Pernah kenalah. Ketika itu masuk dalam tempat belajar ni, ada seorang lelaki, orang biasa saja, tak pakai macam kita, kepiah biasa, pakai pelekat. Dia tegur saya, dia tengok saya, tanya, awak ni orang yang dipanggil raksyi, dia kata, orang yang berseluruh jugalah, orang suka nakal lah, dia kata masa tu memang belajar. Dia kata gitu. Saya pun kata, dia dah gitulah, kita ingat kan biasa dah dia. Tiba-tiba dia tegur tu dalam gigi tu, kata lubang tu gigi klenek lah, gigi cek. Memang betul gigi lubang masa tu. Dah dia nampak guna dah kita nganga mulut cakap dengan dia dah, duduk dalam ni. Dia kata gigi tu rosak tu, kata berlubang, gilah klenek. Gigi cek, kata takut kayak gigi kan kohon narak ada ke bo. Masa tu dah bodoh lah kita. Takut nampak benda-benda lain lagi ke. Kata dah tak apalah, kata terima kasih banyak nak gini pergi. Maka mereka-mereka ini dipilih oleh Allah Ta'ala bukan nak membuka aib orang, bukan. Mereka pun tak ambuh benda ni, sebab dia nampak benda-benda yang tak molek, dan ini dijaga oleh dia dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Dia nampak orang hak dia lagi jelas dia nampak, maknanya dia kata buruk dia ni, maka dia akan menjaga diri dia daripada buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Attaqullah wa ya'allimukumullah. Begitu juga ilmu laduni, di antaranya kita nak sebut dalam Riyadhus Salihin, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bawa Ibnu Abbas ke dalam satu mesyuarat nak mentafsirkan ayat Al-Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Benda maksud fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Di sini Umar tanya belaka,
Apabila dia buat masuk Sayyidina Ibn Abbas masa ni kecil lagi, muda lagi orangnya, masuk dalam mesyuarat untuk nak istinbat hukum lah, nak kata tak, nak menafsir ayat, nak menafsir apa wahyu daripada Allah Ta'ala yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka orang kadang tengok pelik dah, apa pergi bawa Ibn Abbas, dia ni kecil lagi, tak tahu benda lagi ni, kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, tak apa, ni Ibn Abbas ni lain daripada yang lain, aku tahu dia ni. Maka bila ditanya Sayyidina Umar tentang ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, apa maksud, apa makna dia, cuba kalian semua beri tafsirkan ayat ini. Mereka pun katalah, maknanya kata lepas pada kejayaan kita dah memerangi orang-orang kafir semua, kita dah berjaya, maka fasabbih bihamdi rabb, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala, mensyukuri dengan apa yang telah beri, wastaghfir, dan istighfarlah, gini-gini sekalian. Tafsir. Maka semua pun begitu. Sayyidina Umar pun kata, wahai Ibnu Abbas, apa pandangan kamu tentang ayat ini? Kata Ibnu Abbas, ini adalah menandakan alamat bagi dekatnya kewafatannya baginda Nabi SAW. Lain kan? Tak masuk langsung kalau kita tengok, tak masuk pun. Tapi kata Sayyidina Umar, betul, hak ni yang paling dekat sekali penafsiran dia. Sebab itu kalau kita tengok tafsir-tafsir akan ada banyak qaul Ibnu Abbas, ilmu ladunni, orang yang bertakwa dengan Allah Ta'ala, mereka dapat ilmu yang orang lain tak dapat benda ini. Nak kata tadi, pada tafsir hak kita faham gitu je, bila hak lain pun dengar balik, oh betul juga apa yang Ibnu Abbas kata, kemungkinan kata gini. Maka itu dikatakan ilmu ladunni. Maka di antaranya lagi mampu membezakan ketika timbul kekeliruan atau berlaku sesuatu kemusykilan, juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Takwa kita ini, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, boleh buat benda dengan ketakwaan kita, boleh menyelesaikan apa yang keliru dalam hati kita. Tak? Apa yang rasa muskil bagi kita, oh ni betul ke, oh ni salah ke, dengan ketakwaan yang boleh membezakan. Dengan ketakwaanlah Allah Ta'ala akan pandu kita. Kita rasa mana sebetul Allah Ta'ala akan sampaikan. Kalau kita betul-betul takwa kepada Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada kita untuk tahu mana betul, mana salah. Dan apa lagi? Dan sebagai penebus kesalahan kita, tebus dosa-dosa yang kita buat. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kiranya kamu takut kepada Allah, maka kata tadi, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah. Ya, sebab takwa boleh beza. Kalau kita tak bertakwa, kita takut hati kita ni mati, tak boleh nak beza mana betul, mana salah. Hari ni ramai mana? Tak. Hati-hati yang telah pun mati. Lebih ramai orang yang pergi ke konsert hiburan berbanding orang yang pergi sembahyang subuh di masjid. Sebab apa? Hati mereka ni mati. Mereka tak tahu ke benda tu hiburan yang melalai. Contoh letaklah, kalau mungkin ada konsert-konsert yang Islami tak tahulah ke mana lah. Konsert letaklah konsert Blackpink, Coldplay. Hak nak akan buat ni Coldplay bulan sebelah dengan kata. Ya kot bulan sebelah. Tahu dah konsert-konsert gini adakah boleh membetulkan akidah kita, boleh menjaga kita dengan Allah Ta'ala, boleh menambah ketakwaan? Kalau orang betul-betul fikir yang molek, tak, dia boleh beza betul dengan salah, itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi ramai mana yang berebut lagi tiket-tiket nak beli apa semua, tak, beli harga semahal-mahal sekalipun nak ke jumpa dengan artis-artis yang bukan Islam, yang tak boleh nak membawa kepada kebaikan pun pada kita. Bahkan syurga tu sendiri tak perlu kita nak beli dengan duit, tak perlu kita, hanya buat benda, buat amal soleh, buat taat pada Allah Ta'ala, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, boleh masuk syurga. Tapi dia nak pergi ke neraka juga, nak pergi ke tempat begitu juga.
Maka ni kita kata hati-hati mereka yang sudah mati. Takkan dia tak boleh nak membeza. Tak, kalau lah orang Islam sendiri takkan dia tak boleh membeza. Gi sini ngegi hak sini, mana lebih baik? Gi konsert ke gi sejik? Contoh, mesti dia nampak gi sejik, tapi nak gi kat dia no, sebab dia nafsu dan hawa dia nak pergi ke sana. Hawa nafsu dia pilih sana. Hati dia tengah pun mati. Mati dengan kebenaran, mati dengan cahaya. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Huffatil jannah, syurga ini dikelilingi dengan bil makarih, dengan benda-benda yang kita tak suka, benda-benda yang kita tak berahi, tak kena dengan nafsu kita. Tak. Mari ke sejid. Mari sejid malam ni, waktu yang sama Terengganu lawan JDT. Ramai mana hak pergi ke Terengganu lawan JDT dulu? Tak kira lah Ustaz Azhar hak megang dah mari ngajar sekalipun, pernah lagi Terengganu dengan JDT. Sebab benda hak tu lebih suka lagi daripada mari dengar kuliah, mari dengar sejid ni. Syurga dikelilingi dengan benda-benda yang kita tak suka. Maka kalau kita nak syurga, mari dengar kuliah. Walaupun kita tak suka, kita tak berahi. Nak syurga, bangun sembahyang subuh, berat sangat nak tarik selimut ni, nak bangun subuh tu berat sangat, tapi hak tu lah yang mendapatkan kita syurga Allah Taala. Malahnya nak sembahyang zuhur, malahnya nak mari sejid, malah nak sembahyang garis isya, malah belaka. Tapi hak tu lah yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Malahnya nak baca Al-Quran, baca WhatsApp boleh 3 jam, scroll telefon boleh sampai ke pagi, tak ada masalah. Itu dikatakan huffatul jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat, benda yang kita suka nak buat, benda yang kita berahi, benda yang kita minat, syahwat kita. Tadi kita kata apa? Mari tengok Terengganu lawan JDT, orang lagi suka tau. Sokong Terengganu kita pula. Kita orang Terengganu pula. Baru pula beli jersey malang kita beli. Takkan tak boleh pergi. Takkan nak pakai baju jersey mari kuliah Ustaz Azhar. Dang kata. Baik pergi stadium. Contohlah katanya. Waktu lebih kita sukai. Tidur baik kita tidur daripada kita bangun tahajud. Baik kita tidur daripada bangun subuh. Tak. Baik kita sibuk dengan kerja cari pitih, korang-korang boleh pitih daripada aku berhenti sekejap waktu zuhur, lepas tu mari semayang. Tak boleh benda-benda. Nampak? Huffatin naru bisyahawat. Neraka itu keliling dia dengan benda-benda yang kita nak, syahwat kita nak. Maka didiklah hawa nafsu kita ini untuk kebaikan. Agar apa? Agar amal ibadat itu kita rasa kemanisan dia. Semayang bukan sekadar kita nak melepaskan tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh semayang, kita semayang je lah. Tak gitu. Sebab gini hak jadinya semayang terawih nak habis dah. Ni serah ni mayang berapa rakaat? 8 rakaat. Aku pergi serah ni. Laju ke tak baca? Nak laju ke nak habis dah. Semayang isya pukul 9, 9.10 habis terawih 8. Tak tahu antara mana laju lah. Orang boleh biar Tok Imam baca seayat apa dah. Yasin, Allahu Akbar. Kalau boleh nak gitu. Sebab tak ada rasa kemanisan dalam ibadat. Kalau dia rasa kemanisan dalam ibadat, tok pergi Tok Imam nak baca juzuk serakaat. Relax Sebab dia rasa benda sedap semayang. Dia rasa menghadap Allah Ta'ala. Dia berasa kemanisan bila duduk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ni berlakunya. Tak. Kalau boleh nak habis semayang derah. Tak tambah tak imam baca lambat. Kena pula surah tu tak imam hak tua. Bismillah saja 3 hari dah. Allah. Atau kalau sekali, kalau hak jenis 4 5 kali, Allah. Dak betul. Bismillah pula lamanya. Tambah hari dah surah ni. Ini begitu. Kita nak biar kita rasa manis tu dalam beribadat. Baca Quran sampai tahap ada orang soleh sehingga kan baca Al-Quran dia rasa
Macam ke dia minum madu. Nampak tak? Sebab manis, dia berasa sebab dia suka sangat baca Al-Quran, dia rasa kemanisan dengan baca Al-Quran macam ke dia telang madu. Ni nak kata kehebatan mereka yang rasa kemanisan. Kalau orang, kita tengok sendiri dah, kita tahu sendiri, tak payah tanya orang. Kita pegang telefon daripada malam siapa, molek-molek ada siapa pukul 2 pagi, 2 3 pagi. Tak buka TikTok, buka IG pula, buka Facebook pula, WhatsApp pula orang. Tengok Netflix, buka tu, buka ni dan sebagainya. Boleh siapa ke pukul 2, pukul 3 pagi. Tak ngatuk mata kita. Selagi mana tak ngatuk, selagi tu kita tengok. Buka Al-Quran, baca semuka, nguak no. Nguak sampai ke telinga, ngatuk baca Al-Quran. Tambah pula bulan puasa. Nguak mulut busuk dah. Nguak tu tak, tak ambon dah rogok dah baca Quran ni, kata bulan puasa ni lapar buruk. Tapi orang hok betul-betul dia rasa kemanisan bulan puasa, kau banyak dia khatam Al-Quran. Nampak? Ada sahabat-sahabat kita sendiri memang banyak bulan puasa boleh habiskan Al-Quran, khatamkan Al-Quran 3 hari sekali khatam. Waktu hok sahabat-sahabat dekat lah. Ada hok seorang lagi tu, hok tu paling hok sahabat kita 2 hari sekali khatam bulan puasa. Dia kata bulan ni je aku nak pulung habis-habis. Masa belajar dulu lah, sebab bulan puasa dia dah tak ada pengajian, dia cuti bulan puasa. Hanya ada pengajian awam saja, pengajian umum lah. Tak ada pengajian khusus yang setiap hari ada 5 kelas 6 kelas, tak ada. Jadi dia kata bulan ni je nak pulung betul-betul 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Dah banyak mana dia boleh khatam dalam bulan Ramadan. Dia kata sehingga kan dia sendiri kata bulan puasa ni lebih gagah aku nak baca Al-Quran, dia kata. Sebab dia kata memang dia nak benda tu, dia nak, bukannya dia nak riak, bukan dia nak khabar ke orang, aku khatam dah ni 2 hari sekali ni, kata hebat dah aku dah, bukan nak kata gitu. Dia nak beri pengajaran pada orang, bacalah Quran bulan puasa, bacalah banyak-banyak. Tapi janganlah sampai bulan puasa saja kita baca Quran. Pada bulan puasa kita tutup balik, letak atas rak. Lepas tu tunggu pula bulan puasa akan datang pula baru buka Quran. Bukan gitu. Mana dia kata dia pun dah memang baca Quran sama dah. Tapi bila masuk bulan puasa lebihkan lagi. Itulah mereka yang ada rasa kemanisan. Hati dia tak mati. Boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang lebih baik. Itu dia. Dan juga orang yang bertakwa ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi di antara kebaikan-kebaikan yang lain lagi ialah keselamatan dari api neraka. Hak ni biasa dah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melaluinya api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Ni mereka ini. Orang-orang yang bertakwa dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan Tuhan menyelamatkan orang yang memelihara diri, yang bertakwa tadi, ke tempat keberuntungan. Mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tidak berduka cita. Kembali, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia bertakwa dengan Allah Ta'ala, tak ada rasa susah hidup dia di dunia dan di akhirat. Kita nampak dia susah, seking makan pun makan gitulah, tapi dia tenang, hidup dia mudah, tak berasa susah. Itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kita tak boleh makan cikecok semalam gelepar, nak cikecok. Tak boleh caramel macchiato semalam tak apa. Tak boleh americano, tak boleh nak juga. Maknanya tadi kita dalam kehidupan suka dunia lagi, tak masuk lagi golongan orang yang tenang je hidup dia, boleh minum air masuk, itulah. Selagi mana dia boleh hidup dalam keadaan ketaatan pada Allah Ta'ala, boleh buat taat, boleh beli gagah, nak semayang, bang apa semua cukup. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Dan lagi, di antaranya lagi ialah terpelihara dari tekanan hidup.
Rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga, sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar pula. Iaitu apa ayat Al-Quran? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ni. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri jalan keluar kepada dia. Ni kita salah konsep. Kita kalau ada masalah, kita cari jalan keluar dulu, baru kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ni kesalahan kita. Kita sibuk bila ada masalah, mengadu dalam status, mengadu dalam Facebook, nak suruh orang tahu masalah dia. Tak. Lepas tu cerita orang sebelah khabar ni masalah aku gini, guana nak selesai. Sibuk juga cari jalan keluar, cari jalan keluar. Sapalah tahap kita tak semayang bang. Siapa tahap kita tak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak boleh jumpa jalan keluar kalau yang memberi jalan keluar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sebut waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala dulu. Jaga takwa kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh perintah buat benda, kita buat lah tu. Lepas tu tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Mengadu pada dia, mengadu pada Allah Ta'ala, bukan mengadu pada orang lain, bukan mengadu pada sahabat-sahabat kita. Kalau nak cerita tak ada masalah, tapi ni kita cerita pada orang, kita mengadu pada orang, tak mengadu pada Allah Ta'ala. Pas semayang tak nak wirid, bangun lalu. Bila lagi kita nak berdoa pada Allah Ta'ala kalau bukan lepas pada semayang? Ke naik motor kita boleh dang, tak payah. Kalau hak semayang ni pun payah bangun lalu. Hak naik motor tak mikir dah. Makanya begitu, mengadu pada Allah Ta'ala, cerita pada dia benda masalah dia. Allah Ta'ala tahu belaka dah masalah kita. Allah Ta'ala beri ujian supaya nak tengok kita ni, mu ni ngadu tak pada aku, mari cari aku dak ni, aku ujian ni. Dok, cari jalan lain dulu, cari jalan keluar dulu, sibuk dulu cari jalan keluar sampai tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut waman yattaqillah, mutakwa pada Allah Ta'ala, ngadu pada dia, minta dengan dia, minta permudahkan urusan, baru cari jalan keluar, baru usaha. Sebab dia, sebab bila kita usaha dalam keadaan kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kawal kita, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita sibuk cari jalan keluar, tapi hubungan tak jaga. Hak kita cari tu hak kita je lah, bukan dari Allah Ta'ala. Masa itulah tak jumpa jalan keluar, tak jumpa jalan keluar masalah ni, tak jumpa. Padahal yang memberi jalan keluar pada kita Allah Ta'ala juga, yang beri ujian pada kita Allah Ta'ala juga. Maka minta dengan dia, barulah Allah Ta'ala berikan jalan keluar kepada kita. Mattaqillah ja'al makhraja, Allah Ta'ala tambah lagi, bukan jalan keluar je Allah beri, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki kepada kita yang tidak kita sangka. Berasa hak ni je dak, kalau boleh keluar, jumpa jalan keluar ni, hak gini je lah aku boleh. Tapi sebab ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, boleh jalan keluar, tak sangka, mari pula keberuntungan kepada kita yang kita tak sangka-sangka. Oh, kejut kita. Sebab dia, sebab jaga hubungan je dengan Allah Ta'ala, jaga ketakwaan kita dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan Allah Ta'ala berikan kemudahan juga pada kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa bertakwa juga, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, ampunkan kesalahan dia, dan diberikan ganjaran yang besar. Baca lagi dah. Dan Allah Ta'ala janjikan syurga juga kepada kita. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Allah Ta'ala akan beri pesakakan, nurithu, waris kepada kita syurga kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ni Allah Ta'ala beri syurga belaka pada orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Baik. Dan di antaranya lagi ialah
mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini kemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Mereka yang paling bertakwa kepada Allah Taala. Dan di sini Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala nak terangkan kepada kita, hak mulia atas dunia ni hanya orang yang jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, hanya orang yang bertakwa dengan Allah Ta'ala. Siapa orang yang paling bertakwa atas dunia ni? Nabi SAW. Tak ada orang lain dah yang boleh lawang ketakwaan baginda Nabi SAW. Okay, Imam Haddad pesan adalah ni, Allah telah menjanjikan kemuliaan di sisinya dengan takwa. Orang yang bertakwa ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjadi orang yang paling mulia atas dunia sebab bertakwa, bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta kekayaan, dan bukan dengan sebab-sebab yang lain. Jadi mulia kita atas dunia bukan sebab nasab kita. Kitalah keturunan raja-raja sebagai contoh. Ni keturunan aku, ni keturunan dulu-dulu tak kisahlah keturunan dia. Bahkan keturunannya Ahlul Bait Nabi SAW, keturunannya Rasulullah SAW dimuliakan ketika mana? Kalau dia muliakan Allah Ta'ala, kalau dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Memang Ahlul Bait ini special. Kalau dia buat kebaikan, kebaikan dia tak akan sama dengan kita, dengan orang bukan Ahlul Bait. Keturunan Rasulullah SAW, kalau dia buat kebaikan, dia semayang, kita pun semayang, semayang dia ini lebih besar daripada semayang kita. Tapi kalau dia buat keburukan, dia buat maksiat, maksiat dia juga akan digandakan juga, nak berbanding dengan maksiat orang-orang biasa. Maka begitu. Maka Allah menyebut inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Keturunanlah mana sekalipun, kalau dia bertakwa pada Allah Ta'ala, dialah orang yang paling mulia. Maka mulia lagi lah kalau Ahlul Bait Rasulullah SAW yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang soleh, yang ajak orang kepada Allah Ta'ala, ajak orang kepada Rasulullah, tak ajak orang kepada balah, tak ajak orang kepada permusuhan, mendamaikan umat Islam, maka dia lebih baik daripada orang-orang yang lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan bukan juga dengan sebab harta kekayaan. Mulia kita bukan sebab dengan kaya. Istana kita ada. Maka kita ni bukan contoh, bukan keturunan raja, ada istana. Rumah kita ada lift. Rumah kita saja ada lift, boleh naik lift rumah kita. Kereta ada 80, 40 Lamborghini, jenis Lamborghini tu 40 lagi jenis jenis lah benda-benda lagi pun, GTR ke benda, Mustang ada belaka. Hak dia belaka, kekayaan hak dia belaka. Adakah dia paling mulia atas dunia? Tak. Mana nak beli benda-benda je dia boleh buat belaka. Benda saja hak baru ada atas dunia dia boleh miliki. Nak katanya dia ni kaya tak kaya, dia ni dia boleh beli belaka. Adakah dia itu orang yang paling mulia? Tak juga. Kalau dia tak semayang bang, dia adalah orang yang paling tercela. Celaka, orang yang paling celaka, paling tercela. Semua dunia dia ada belaka. Bahkan ada dunia dan juga seisinya ada hak milik dia belaka. Itu pun tak boleh buat apa-apa kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia tak jaga perintah, apa yang Allah Ta'ala perintah pada dia tak buat, dan dia buat apa yang Allah Ta'ala larang, maka tempatnya juga sama di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan sebab tu, bukanlah dengan takwa itu Allah dan Rasulnya telah menjanjikan berbagai-bagai kebaikan. Nak khabar tadi, bukan ke takwa tu Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, kita dah baca dah, ke tambah lagi takwa kepada Allah Ta'ala? Tak. Banyak dah kita baca dalam Al-Quran, Nabi pun sebut banyak dah, suruh bertakwa sekian-sekian begini. Adakah kita tambah lagi bertakwa kepada Allah Ta'ala? Kata Imam Haddad. Semua itu agak terlalu panjang jika mahu diceritakan. Haddad kata kalau nak cerita bab takwa saja memang tak akan habis. Nak suruhnya kita ni bertakwa, nak kabarnya banyaknya fadilat, kebaikan, kemuliaan orang yang bertakwa ni, nak cerita tak akan habis. Maka kata, dan terlalu sukar jika mahu dihitung
Dalam konteks ini sila perhatikan madah berikut. Maknanya kata ada syair-syair Arab yang mengatakan man yattaqillaha fadzaka alladhi siqa ilaihi matjarur rabih. Siapa yang bertakwa kepada Allah mendapat keuntungan yang berlimpah ruah. Sambung lagi, man arafallah falam tughnihi ma'rifah. Sekejap. Oh, rabang dah. Baca dengan syair lah. Man arafallah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Barang siapa yang kenal Allah, dia mengenal Allah, akan tetapi tak cukup lagi ma'rifatullah, fadzaka syaqi. Mereka ni bukan orang-orang yang, mereka ni tergolong dalam golongan yang celaka, yang sengsara. Dia kenal Allah. Mana kata dia tahu Allah Ta'ala, dia tahu Allah. Oh, Tuhan aku Allah. Tapi dah aku aku tak jumpa pun Allah. Ada dah Allah Dia tak ma'rifatullah, tak mengenal Allah Ta'ala. Dia tahu Allah ada, dia tahu Allah, tapi dia tak mengenal Allah Ta'ala, tak belajar sifat 20. Di sini ada ngajar orang sifat 20 orang. Dia tak belajar sifat 20, tak mengenal Allah Ta'ala. Oh, Allah, aku tak tahu Tuhan aku Allah. Dah apa kan kalau aku doa, aku minta benda-benda tak boleh pun, dia tak dengar aku. Dia tak mengenal Allah Ta'ala, maka dia tergolong dalam golongan juga celaka. Ma dharra dhat ta'ah ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dha laqi. Tidak akan berbahaya, ma dharra, tak akan bahaya orang yang taat apa yang dia peroleh dan apa yang dia dijumpai dalam menjalankan taat kepada Allah Ta'ala. Tak akan bahaya. Dia duduk dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, dia tak akan jumpa bahaya. Hidup dia penuh dengan ketakwaan, dia jaga hubungan Allah Ta'ala, dia tengah ibadat, dia buat amal soleh, hidup di dalam ketakwaan pada Allah Ta'ala, dia tak akan jumpa kebahayaan. Sebab apa? Allah Ta'ala akan lindung dia. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Apa yang akan diperbuat hamba dengan kekayaan. Ma yasna'ul abdu, hamba nak buat benda dengan kekayaan dia ini. Wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Dan hakikat kekayaan yang sebenar itu adalah kekayaan yang duduk pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak khabar tadi, kaya setara mana pun, dia nak bangga dengan apa yang dia ada sekalipun, dia tak boleh berbangga dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sedikit sebanyak wasiat daripada Allah Ta'ala, pesan daripada Allah Ta'ala. Dan ada juga dimasukkan dengan syair ini dan menceritakan tentang kehebatan orang-orang yang bertakwa, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Dia menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, dia tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang kepada dia. Itu takwa. Kalau kita buat maksiat, contoh keluar daripada surau ni buat maksiat, kita tahulah. Takkan kita tak tahu dah hak ni maksiat ke tak maksiat dah. Kita tahu, kita boleh membeza. Allah Ta'ala beri akal pada kita. Tiba-tiba kita buat maksiat pada Allah Ta'ala, ketahuilah takwa kita tengah turun masa tu. Kita tak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak, pagi esok tak bangun sembahyang subuh, kita nak khabar kita takwa? Tak lah. Sebab apa? Kita tak ikut perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sembahyang subuh, kita tak sembahyang subuh, maka kita tak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka tadi kita khabar ganjaran mereka dimuliakan, tempat mereka syurga, urusan dunia dan akhirat dia dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita tak taat perintah Allah Ta'ala, kita buat maksiat, maka kita duduk dalam golongan yang sebaliknya. Tak dapat syurga, hidup sengsara, tak mudah urusan, nak cari jalan keluar tak boleh, rezeki kaat rezeki, sekat rezeki kita, tak ada rezeki tak boleh. Mana orang lain boleh gini, aku tak boleh gini. Ketahuilah kita duduk dalam golongan mana. Tengok balik, cek balik hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang kita akan sambung pada wasiat ulama mengenai takwa. Qul ulama, hadis-hadis Nabi SAW tentang apa? Tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga segi sebanyak ini memberikan manfaat kepada kita,
memberikan istiqamah pada kita. Tahu apa ni bab takwa, jaga hati kita, jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, jaga perintah apa yang Allah perintah pada kita, tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Moga bermanfaat pada kita dan kita keluar pada majlis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illama fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلام في الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.